Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Muka surat 19 kita jawi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, baris yang ke-11 daripada bawah kita jawi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan bermula jatuh seseorang di dalam dosa besar yang lain daripada riddah, tiada menjadikan dia kan seorang yang jatuh di dalam dosa besar yang lain daripada riddah, tiada menjadikan dia tu kafir. Ini di sisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi pada malam ini kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid, di mana perbicaraan kita yang lalu kita membicarakan berkaitan dengan kewajipan-kewajipan yang besar yang perlu kita jaga, iaitulah jaga agama, jaga iman, jaga nikmat Islam yang ada pada diri kita daripada rosak dia, daripada batal dia, daripada punah dia. Maka nak jaga agama yang besar sekali daripada rosak ataupun punah ataupun batal iman agama Islam yang ada pada diri kita, maka kita perlu tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan agama kita, Islam kita ataupun iman kita, yang disebut dengan sebab-sebab riddah, asbabur riddah.
Maka bila berlaku salah satu daripada asbabur riddah yang 3 perkara. Yang pertama, i'tiqad yang salah, ataupun dengan sebab perbuatan, ataupun dengan sebab perkataan, buat salah satu daripada 3 bentuk tersebut, maka seseorang itu batal agama dia, batal Islam dia, batal iman yang ada pada diri dia. Maka kena jaga daripada 3 bentuk ataupun 3 perkara punca sebab bagi riddah. Wal-iyazubillah. Lalu tu pada malam ini pula sambung lagi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bermula jatuh seseorang, tak kiralah siapa. Jadi jatuh seseorang, terjadi seseorang, di seseorang tu apabila dia jatuh di dalam dosa besar. Kalaulah seseorang tu berlaku di dia perkara-perkara maksiat pada Allah, yang mana maksiat tu ialah maksiat yang dosa besar. Kerana maksiat derhaka tu terbahagi pada 2. Satunya nama dosa besar, yang kedua namanya dosa kecil. Maka tiba-tiba seseorang ni jatuh di dalam dosa besar. Dosa besar mana? Dosa besar yang lain daripada riddah. Dosa besar hak selain daripada dosa besar riddah. Yang mana dosa besar riddah ni? 3 hak tu hak kita belajar pertemuan kita yang lalu tu lah. Jadi salah satu daripada 3 tu, maka seseorang itu keluar daripada agama Islam. Maka sebesar-besar maksiat pada Allah ialah riddah. Jadi riddah ni dengan berlaku salah satu daripada 3 punca yang telah kita belajar pada pertemuan kita yang lalu. Maka hak ni dosa besar juga. Tapi dosa besar hak selain daripada riddah. Tapi persoalannya, adakah kupu orang tersebut? Bawa pada kupu nakah? Bawa kepada seseorang tadi tu jadi kafir nakah? Manakala buat dosa besar ni. Lalu tu katanya di sini, orang yang berlaku di dia tu dosa besar yang lain daripada riddah lah, maka hak ni tiada menjadikan dia kan seorang yang jatuh di dalam dosa besar hak lain daripada riddah tu tak jadi kafir. Tak jadi kafir. Orang yang melakukan dosa besar tak jatuh pada kupu dia, tak menyebabkan seseorang tadi jadi kafir buat dosa besar. Hak jadi kafir, hak jadi riddah, hak jadi murtad tu hak 3 perkara yang telah kita sebut. Ada pembuat dosa besar maksiat pada Allah, dosa besar ni, besar dosa dia ni. Misal berjudi, berzina, minum arak dan lain-lain daripadanya, bagian daripada dosa besar. Maka orang yang melakukan dosa besar tidak menyebabkan seorang tadi jadi kafir. Tak jadi kafir orang yang melakukan dosa-dosa besar. Walaupun dia buat dosa besar tu banyak sekalipun. Banyak. Segenap perkara, hak dosa besar, kategori dosa besar, semua dia buat. Habis 4 tapang. Kanan kiri, atas bawah, depan belakang kiri, atas bawah, kiri kanan atas depan, bawah dan sebagainya lah.
Maknanya banyak dia buat dosa besar ni. Semua hak jenis dosa besar habis dia buat. Tak tinggal sikit pun. Habis dia buat. Borong habis dia. Pun begitu tak jadi kafir orang tersebut. Tak jatuh kafir, tak bawa kepada dia tu jatuh kafir kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata tak jadi kafir tu syaratnya selama mana dia tidak mengingkarkan keharaman tersebut dengan bahawa dia perhala benda hak haram. Hak dia buat tu dalam agama tak apa. Boleh misalnya perhala zina, perhala judi dan umpama daripadanya, perhala ubah hukum namanya. Hak ni baru jadi kufur. Hak ni baru jatuh seseorang tadi tu kepada kekufuran. Adapun hanya semata-mata melakukan perbuatan maksiat hak dosa besar tapi tak ada perhala, bukan ingkar hukum, hak ni tak menjadikan seseorang tadi kafir. Tak bawa kepada diri dia tu menjadi orang yang kafir, tak bawa kepada kufur walau banyak sekalipun. Inilah yang disebutkan di dalam kitab Matan Jauharah Tauhid, yang mana di dalam kitab tersebut di matannya disebutkan fala nukaffir mu'minan bil wizri. Jangan sesekali kita mengkafirkan orang mukmin. Jangan kita mengkafirkan orang mukmin dengan sebab dia melakukan dosa-dosa besar. Jangan. Tak jadi kafir. Ini ni di sisi ahli sunnah wal jamaah. Adapun di sisi puak-puak khawarij, maka bagi di sisi merekanya, mereka mengatakan, mereka berpendapat orang yang mengerjakan dosa besar walau dengan sekali saja, maka orang ni telah jatuh kufur. Batal Islam dia, batal iman dia. Ini puak-puak khawarij. Maka bila seseorang itu buat dosa besar, jatuh kufur, maka secara tidak langsungnya masuk dalam neraka di akhirat kekal selama-lama, tak keluar-keluar. Tu di sisi hak bukan ahli sunnah wal jamaah, di sisi khawarij. Adapun Mu'tazilah pula, orang yang melakukan dosa besar ni, orang ni orang hak buat dosa besar, maksiat yang dosa besar ni, judi, minum arak, zina dan lain-lain daripadanya, nak kata kupu tak kupu, nak kata Islam pun tidak. Tu Mu'tazilah. Nak hukum kupu tak. Islamkah dia? Tak juga. Siapa? Orang yang buat dosa besar, Mu'tazilah. Tapi akhirat masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala kekal selama-lama. Tapi dia ni tak kafir, tak Islam. Tu Mu'tazilah. Lagi kat tu dia. Nak hukum Islam, buat dosa besar. Nak hukum kufur, tak juga dia kata. Apa tu? Tapi neraka kekal akhirat. Itu Mu'tazilah. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, tadi kita ahli sunnah wal jamaah, dosa besar hak dilakukan oleh seseorang selama tidak ingkar hukum, selama tidak perhala hukum,
maka orang tersebut tidak dihukumkan dengan kekufuran. Lepas tu orang ni dikatakan dengan orang fasik. Orang fasik, orang yang buat zalim pada diri dia, orang yang melakukan dosa besar walau sekali hukumnya fasik. Buat dosa besar, hukum fasik. Maka banyaklah dalam hukum-hukum Islam orang yang fasik tak dikira, tak diambil kira, tak buat kira dalam agama. Tak ada nilai mana orang yang buat dosa besar ni dalam agama kita, tak ternilai dia. Tak ada nilai dia tu. Ini orang yang melakukan dosa besar. Begitu juga dosa kecil. Dosa kecil mengekali dosa kecil. Buat hobi nah pula dengan dosa kecil hak dia duk buat tu. Maka orang ni pun sama fasik. Fasik. Selama dia tidak bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu orang yang fasik, buat dosa besar. Kafir ke? Tak kafir. Tak kafir orang yang melakukan dosa besar walau banyak sekalipun. Jangan kita mudah nak mengkafirkan orang Islam sesama kita ni. Jangan mudah. Buat dosa besar sekalipun selama dia tak berhala, bukan menghalalkan hukum, ketika tu tak kafir lagi. Tu di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Dan tiada dihukumkan yakni oleh ulama-ulama, tak dihukumkan atas orang yang mubtadi'. Tak dihukumkan atas orang yang mubtadi', tak dihukumkan oleh ulama terhadap orang yang mubtadi' ni dengan kufurnya. Kufur orang yang mubtadi'. Apa tu orang yang mubtadi'? Orang yang berpegang ataupun orang yang mereka-reka di dalam masalah agama, yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka-mereka yang berkeyakinan ataupun yang beriktikad tidak dengan iktikad sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dan lain-lain daripadanya yang mengikut jalanan Nabi dan sahabat. Maka namanya dia buat perkara yang bid'ah. Mana? Dalam masalah akidah. Ni hak kita duk bicara ni dalam masalah akidah. Hak ni tak dihukum dengan kufur. Mubtadi' itu dia panggil isim fa'il ataupun isim maf'ul. Sama juga sebagaimana hak kita belajar sebelum ni. Murtad, mukmin, muslim, kafir, mubtadi', fasik. Tu satu lorong tu. Hak sama, kena kepada Tuhan tu. Maka mubtadi' orang yang bersifat dengan bid'ah, orang hak buat bid'ah, reka-reka dalam agama, nama bid'ah. Orang tersebut tu nama dia mubtadi'. Orang yang bersifat dengan fiskon, orang tu disebut dengan fasiq. Orang yang bersifat dengan Islam dikatakan muslim. Orang yang bersifat dengan iman dikatakan mukmin. Orang yang bersifat dengan riddah dikatakan murtad. Gitu. Ini pun sama, mubtadi', orang yang buat bid'ah. Maka orang yang buat bid'ah tak hukum kufur oleh ulama. Bid'ah mana ni? Bid'ah hak dalam akidah. Maka bid'ah dalam akidah tak kufur tapi dosa besar. Adapun bid'ah dalam syariat zahir, hak tu benda ringan sangat. Buat perkara-perkara bid'ah
tapi hak dalam syariat zahir. Misal umpamanya tarawih berjemaah, misal berjemaah ketika mana bertarawih, solat tarawih jemaah itulah, itu bid'ah. Apa lagi? Al-Quran tu sendiri penulisannya, itu bid'ah. Tak ada di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman sahabat. Pengumpulan Al-Quran hak jadi Mushaf Utsmani itu di zaman sahabat, bid'ah. Apa lagi? Talqinul mayyit ba'da dafni, selepas daripada kita tanam dia. Maka hak ni pun bid'ah. Apa lagi? Zikir beramai-ramai, mana selepas daripada sembahyang, bid'ah. Adapun diri zikir tu hak diajar oleh Nabi, hak tu bukan bid'ah. Beramai-ramai tu hak tu bid'ah. Ustaz kata bid'ah Wahabi dah lah ustaz. Bukan. Maknanya bid'ah sini perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi zikir itu sendiri daripada Nabi. Beramai-ramai secara jemaah tu bid'ah. Tapi bid'ah hak dicanggah ke? Bid'ah hak sesat nak ke? Bid'ah hak dalalah nak ke? Dah, bukan. Bid'ah hasanah. Kalau kita tak berzikir beramai-ramai lepas daripada sembahyang fardu misalnya, alamatnya tak berzikirlah kita ni. Tu bid'ah yang hasanah. Bid'ah hak molek. Bid'ah yang dipuji. Tu tak jadi masalah tu. Maka perkara-perkara begini ni perkara khilafiyah. Perkara khilaf. Dah perkara khilaf, nak buat ikutmu, tak saya buat pun ikutmu. Jangan nak mempersalahkan di antara satu sama lain. Tapi pandai dia, ni benda khilafiyah, padahal dia hak mula. Ni tak boleh ni. Apa ni sesak ni? Tahlil dan sebagainya ni. Apa dia buat kerja macam ni? Tadi dia kata khilafiyah. Dah khilafiyah. Tak payah nak larang lah orangnya. Tengoklah pada adab masyarakat pada ketika tu lagu mana macam mana. Tak saya buat, biar. Tak nak kita lakukan, biar. Tak apa, untung lagi. Tak letih balik kita. Tak payah pergi, misalnya. Kalau hak tahlil. Tapi duk menyesak juga. Duk kata beriang-beriang juga. Tu. Tadi kata khilafiyah. Lepas tu, duk larang orang pula. Ni tak kena macam tu. Tak kena. Banyak tak kena. Tu kena baiki. Dah tak mahu buat. Biar orang nak buat, dia ada sandaran-sandaran dia. Begitu. Tu benda khilafiyah. Maka bid'ah hak dalam syariat zahir ni duk khilaf sunat ke tak sunat gitu. Hak ni kalau buat macam ni sunat ke tak sunat ni? Gitu. Bukan kata dah tak sunat ke haram, mungkar nah perkara ni dah. Bukan begitu. Tu biar kita faham. Dah khilafiyah buat cara khilafiyah. Dah benda ni benda hak bukan mungkar. Jangan duk tegah seperti orang berzina nah. Seperti orang buat maksiat derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sandaran masing-masing. Tu benda khilafiyah namanya. Ada pun hak ni mubtadi' sini buat bid'ah dalam akidah. Kupu ke tak kupu? Tu berkhilaf situ. Kupu ke tidak orang yang bid'ah dalam akidah ni? Tak kupu. Sungguh pun tak kupu, dosa besar. Dah dosa besar tu lah kena cegahnya. Kena larangnya. Ni bid'ah ni. Ni hak ni menjadi satu kewajipan yang besar kepada kita untuk cegah. Kerana apa? Bid'ah dalam akidah. Bila bid'ah dalam akidah, hukumnya dosa besar.
Maka dosa besar dalam akidah lebih besar daripada dosa besar hak langgar syariat zahir gitu. Ana besar berzina dengan bid'ah dalam akidah, sama-sama dosa besar. Zina dosa besar, mubtadi' dalam akidah dosa besar. Besar hak mubtadi' dalam akidah lagi. Sebab apa? Bila seseorang itu berkeyakinan dengan keyakinan hak bid'ah dalam masalah akidah, hak ni dosa besar tercatat di dia setiap saat, tiap detik, tiap nafas, hingga dia tahu, hingga dia kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Selama ni hak duduk dalam mubtadi' dalam akidah, selama itulah berada di dalam dosa besar, maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu besar sekali. Dosa besar ni dosa besar dalam masalah akidah. Hak ni lebih-lebih lagi kita kena beri pengajaran. Lebih-lebih lagi kita kena saling ingat memperingati. Lebih-lebih lagi kita kena jaga waspada di antara satu sama lain, beri pesanan. Bukan hak dalam masalah syariat tadi. Hak tu duk khilaf sunat ke tak sunat. Bukan benda tu mungkar. Bukan benda tu dilarang. Salah, haram lah kau. Tidak. Tapi duk lebih-lebih waktu. Tahu khilafiyah. Dah tahu, buat cara tahu. Begitu. Ada sandaran dia. Ini hak terlebih utama. Mubtadi' dalam masalah akidah. Tu. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tiada dihukumkan atas orang yang mubtadi', orang yang buat bid'ah, reka-reka dalam masalah akidah, yang mana akidah dia bercanggah dengan akidah Nabi, bercanggah dengan akidah sahabat, ataupun bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, dengan kata lainnya, maka tiada dihukumkan dengan kufurnya, kufur orang tersebut. Tak dihukum dengan kufur. Tak dihukum dengan kufur, tapi dosa besar. Dosa besar dia besarlah. Besar dia lagi berbanding dengan dosa besar hak dalam masalah langgar syariat zahir gitu. Itu besar, dosa besar dia ni. Dosa besar hak paling besar ni dalam masalah akidah, mubtadi' dalam masalah akidah. Misal orang hak mubtadi' ni, misal contohnya, hak tak dihukumkan oleh ulama kufur, tapi dia ni orang mubtadi' dalam masalah akidah. Misalnya seperti yang mengatakan seperti Mu'tazilah gitu. Seperti Mu'tazilah ni yang mengatakan, yang beriktiqad, kata dengan makna iktiqad, kerana masalah akidah. Seperti Mu'tazilah yang mengatakan, yang beriktiqad bahawa sehamba itu menjadikan perbuatan dirinya diri bagi hamba, yakni selepas Allah Ta'ala meletakkan kekuatan pada dirinya. Kena tanda begitu. Seperti Mu'tazilah hak beriktikad bahawasanya hamba ni, manusia ni lah yang menjadikan perbuatan diri dia. Dia iktikad puak-puak Mu'tazilah, khasnya pada masalah perbuatan-perbuatan yang bangsa ikhtiari, hak bangsa pilihi hati kita. Ada satu lagi perbuatan ittirari. Perbuatan ittirari maksudnya perbuatan hak tergagah. Sepak, paku, pak kena tangan. Hak ni sepakat.
Ni perbuatan Allah. Hati kita tak ada nak. Jadi juga sepak. Misalnya. Ni sepakat perbuatan Allah. Itu perbuatan ittirari. Perbuatan ikhtiari ni. Di sisi Mu'tazilah mereka berpegang, mereka berkeyakinan, berektikad manusia lah hak buat. Contoh, misalnya kita lah yang minum air misalnya. Pergerakan tangan tu perbuatan siapa? Oh, perbuatan kita. Yang jadi gerak tu perbuatan kita. Tapi adanya kudrat ataupun adanya ring ataupun adanya kekuatan ni Allah beri kepada kita. Ini Mu'tazilah. Manakala Allah beri pada kita kudrat, Allah beri kepada kita gagah, ring, kekuatan, maka ketika tu kita belaka dah lah. Tapi kekuatan hak ada pada diri kita ni Allah yang menjadikan. Kata Mu'tazilah i'tiqad dia. Dah begitu jadi gerak geri dan sebagainya, hak ni perbuatan kita. Mu'tazilah i'tiqad begitu. Adapun di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, perbuatan hak terjadi di diri kita ni perbuatan Allah yang menjadikan. Bukan kita. Hamba tak dapat nak memberi bekah sikit pun. Tak boleh. Jadi gerak kita, gerak kepala, gerak kaki, gerak tangan dan lain-lain daripadanya tak kira. Semua tu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak sabit perbuatan Allah, tak jadi benda tu gitu. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Maknanya tiap-tiap perbuatan hak jadi Allah yang menjadikan. Perbuatan Allah. Dan Allah beri juga kepada kita kekuatan, ring, gagah. Allah yang beri. Manakala Allah beri kekuatan kepada kita, jadi satu masa kita nak ni, kita nak buat tu, kita nak bergerak sini, kita nak buat tu, nak buat ni. Tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ahli sunnah wal jamaah. Adapun Mu'tazilah tadi tak. Mu'tazilah tadi dia berektikad kita yang melakukan, bukan perbuatan Allah. Maka dah bukan perbuatan Allah, tapi dia kata Allah beri kepada kita ring, kudrat, cukup dah lah. Padan dah setakat tu. Maka kita lah yang berinteraksi lah, kita kata dengan kekuatan tadi. Nak buat tu, nak buat ni, kita belaka dah, kita dah. Allah tak dah. Allah hanya beri ring kepada kita. Allah hanya beri kepada kita kekuatan saja. Maka jadi semua tu perbuatan kita. Tu Mu'tazilah. Sebab tu tak kupur. Kerana apa tak kupur? Masih menyandarkan kekuatan yang ada pada diri kita tu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalaulah tak sandar, kekuatan ni pun bukan hak daripada Allah, kita, tu baru kupur. Tapi Mu'tazilah dah ada di kita kekuatan. Kekuatan ni mari daripada mana? Allah yang menjadikan. Lalu tu tak kupur lagi, sebab ada lagi gantungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah dah, tu pegangan yang sesat tu, pegangan yang mubtadi', pegangan yang salah, dosa besar, wajib taubat. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, segala-galanya perbuatan Allah.
Gerak geri kita tu perbuatan Allah. Allah yang menjadikan. Ring hak ada pada diri kita tu pun Allah yang menjadikan. Siapa masa kita nak buat, Allah yang menjadikan. Tu kita ahli sunnah wal jamaah. Maka kiahlah dalam masalah yang lain. Panado dapat menyembuhkan. Bukan panado yang menyembuhkan, Allah. Tapi Mu'tazilah, panado itulah yang menyembuhkan. Misalnya. Tapi dengan kekuatan Allah beri kepada panado. Gitu. Yang menyembuhkan panado. Panado menyembuhkan dengan sebab ada satu penyembuhan, sifat penyembuhan. Kita panggil kekuatan lah. Gitu. Di panado dapat menyembuhkan penyakit tadi. Adapun kita dah, panado tidak memberi bekah. Makhluk semuanya tidak memberi bekah. Api tidak dapat membakar, melainkan Allah Ta'ala jualah yang memberi bekah. Tu begitulah kiahnya dalam masalah-masalah yang lain. Tu Mu'tazilah. Mu'tazilah pegang begitu. Perbuatan hamba lah yang menjadikan, bukan Allah Ta'ala, tapi Allah beri kepada kita kudrah ataupun beri kepada kita kekuatan. Kita ahli sunnah dak. Kekuatan tu sendiri ya Allah yang menjadikan di kita. Jadi kita nak buat tu pun perbuatan-perbuatan hak kita nak lakukan pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu ahli sunnah wal jamaah. Tiada dihukumkan atas orang yang mubtadi' dengan kufur seperti Mu'tazilah yang mengatakan bahawa hamba itu menjadikan perbuatan dirinya, dan yang mengingkarkan bukan menukarkan tu, mengingkarkan. Dan yang mengingkarkan harus melihat Allah Ta'ala di dalam akhirat. Ni pun sama. Puak-puak yang ingkar, puak-puak yang menafikan lihat Allah di dalam syurga. Siapa ni? Mu'tazilah lah. Maka di sisi Mu'tazilah mereka menafikan, mengingkarkan lihat Allah di dalam syurga. Kata Mu'tazilah, i'tikad dia tak dapat tak leh nak lihat Allah sampai bila-bila walau di dalam syurga di akhirat. Tak leh. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah harus melihat Allah di dalam syurga. Harus. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Maknanya muka-muka mereka itu berseri-seri melihat akan Tuhannya. Tu dalil Al-Quran. Orang yang beriman harus melihat Allah, harus pada akal lihat Allah di akhirat. Lagi pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula Nabi sebut, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamari lailatal badri. Selagi akan melihat Tuhan engkau, akan kamu lihat Tuhanmu sebagaimana melihat akan bulan pada malam badar, malam bulan purnama. Nak ceritanya, lihat Allah Ta'ala, boleh lihat Allah bila di dalam syurga. Siapa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu ahli sunnah wal jamaah. Tapi ingat, akidah kita jangan duk tergoncang lah. Lihat Allah tapi tak berjihad. Bukan berjihad, bukan bertepak, berdepan, berkaifiat. Tuhan tu berjirin, tak sama sekali, tak belaka-belaka. Hak kita duk mengaji dah nulah. Akidah kita mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih.
Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita mengaji tu. Ada sama sekali. Bukan. Tapi harus kita lihat Allah. Orang beriman di akhirat dalam syurga dapat lihat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Wallahu a'lam. Tak payah fikir dah lah. Setakat tu je. Tak boleh nak fikir dah. Bukan berjihad, bukan bertepak, tidak. Macam mana? Wallahu a'lam. Tak reti. Tapi dah ini janjian daripada agama kita. Dapat lihat Allah bagi orang yang beriman di dalam syurga. Orang beriman tu dalam syurganya. Bukan Allah dalam syurga. Pula Tuhan duk tak dalam syurga pula dah. Pula ngaji dah tadi. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tika kita dalam syurga gitu. Kita tu yang berada dalam syurga, tempat bagi kita. Tempat bagi orang yang beriman dalam syurga boleh lihat Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Tanpa maknanya berkaifiat, berjihad, berjisim, bertepak dan lain-lain daripadanya. Gitu. Ahli sunnah tu di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah. Dan yang mengingkarkan harus melihat Allah Ta'ala di akhirat. Jadi Mu'tazilah ni hak berpegang, berkeyakinan manusia lah yang melakukan perbuatan. Hak berlaku di dia bukan Allah. Allah hanya beri pada dia kekuatan. Dan juga mengingkarkan keharusan lihat Allah di syurga. Mereka ni mubtadi' dihukumkan dengan tak kufur. Tak kufur puak-puak ni. Sebab apa tak kufur? Itu elak dia. Kerana ada bagi mereka itu puak-puak Mu'tazilah takwil. Dia ada takwil lagi. Dia bukan tolak Al-Quran. Dia pun berpandukan dengan Al-Quran, tapi ada takwilan dia. Sebagaimana ayat tadi, wujuhun yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Berseri-serilah muka-muka mereka yang beriman melihat akan Tuhannya. Puak-puak Mu'tazilah dia takwil ayat tu dengan kata wujuhun yauma izin nadirah ila ni'ami rabbiha. Bukan tengok kepada Tuhan, tapi tengok kepada nikmat-nikmat di dalam syurga yang disediakan oleh Tuhan. Berseri-seri puak-puak orang yang beriman. Dia takwil kat tu. Dia takwil. Dia takwil ayat tersebut. Dia palingkan makna ayat tersebut. Sebab tu tak kufur, dia bukan canggah Al-Quran. Dia bukan tolak hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dia hanya takwil. Tapi pegangan ni pegangan yang salah, tak sama dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak serupa dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kufur tak kufur, tapi dosa besar. Dosa yang paling besar sekali daripada dosa besar ialah berpegang dengan pegangan yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Pegangan orang yang mubtadi' dalam akidah. Tu pegangan hak paling besar sekali. Dosa apa ni? Dosa besar hak paling besar sekali. Tu. Baik, sikit lagi. Melainkan mubtadi'. Lewat sikit nah. Melainkan mubtadi'. Hak ni dihukumkan dengan kufur oleh ulama gitu. Hak tadi dia kata dan tiada dihukumkan atas orang yang mubtadi' dengan kufurnya, melainkan hak ni dihukum dengan kufur nah. Mubtadi' ni melainkan mubtadi' puak-puak yang mereka-reka dalam masalah akidah, yang mengatakan, yang beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berjisim, yakni berjisim seperti jisim makhluk. Gitu kena tambah. Hak ni kufur. Adapun yang mengiktikad jisim tapi jisim tak serupa dengan jisim makhluk, hak ni tak kufur lagi.
Sama dengan puak-puak Mu'tazilah tadi. Misal dia kata Tuhan ada tangan misalnya, kerana ayat Al-Quran ada sebut yadun. Dia kata Tuhan ada kaki, kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dengan dengan kaki, qadamahu. Dia kata Allah ada mata, kerana dalam Al-Quran sebut dengan kata ayun, beberapa mata misalnya. Memang ada dalam Al-Quran mata, kaki dalam hadis Nabi SAW, tangan dalam Al-Quran ada. Lalu tu dia pegang secara zahir Tuhan ada tangan, Allah punya kaki, Allah punya muka misalnya. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kekalah oleh muka Tuhan engkau. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa, hancur, melainkan wajah Tuhan engkau. Atau wajah dia kata. Tuhan ada wajah, ada tangan, ada kaki. Macam mana tangan, kaki, mata tadi tu? Sama dengan mata kita. Itu. Sama dengan tangan kita. Sama dengan kaki kita. Hak ni kufur. Ijma' ulama sebulat suara kafir orang tersebut yang i'tiqad begitu. Waliyazubillah. Ada satu lagi, jisim tak seperti jisim makhluk. Dengan maknanya mereka i'tiqad Allah ada tangan, tapi tangan Tuhan hak layak dengan dia, tapi ada tangan. Buat misal pula tangan kita dengan tangan motor tak sama. Allah ada tangan, cuma tangan tak serupa. Tuhan ini jisim tidak seperti jisim makhluk. Tak serupa jisim kita misal. Hak layak dengan dia lah, tangan lah dia kata. Tunjuk tangan, ni tangan. Takkan tak reti tangan, ni lah tangan. Tuhan ada tangan, tapi tangan Tuhan tak serupa tangan kita. Ni jisim tak seperti jisim makhluk. Maka hak ni dihukumkan dengan fasik, mubtadi', dosa besar. Cakap begitu. Sungguh pun tak kupu. Ada khilaf di kalangan ulama lah. Maka tak kupu hak menyatakan jisim tidak seperti jisim makhluk. Tak kupu. Hak kufurnya jisim semuti. Jisim. Tangan serupa ni, tangan serupa ni. Kaki serupa ni. Hak tu kufur ijma' ulama. Hak tu kufur. Yang beriktikad Allah Ta'ala berjisim, dinamakan dengan mujassimah. Dinamakan dengan mujassimah. Adapun jisim hak layak dengan Tuhan misalnya, muka hak layak dengan Allah tapi mukalah, tangan hak selayaknya tapi tanganlah. Hak ni pegangan mubtadi', masuk dalam puak-puak seperti hukum Mu'tazilah tadi. Dosa besar pegangan tersebut. Wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mengingkarkan mengetahui Allah Ta'ala itu sama juga yang mengingkarkan. Dan yang mengingkarkan hak ini mubtadi', hak kufur. Dan yang mengingkarkan mengetahui Allah Ta'ala akan segala yang juz'i, puak-puak hak i'tiqad Allah hanya tahu perkara kulli, dia panggil. Allah tak tahu perkara juz'i. Perkara kulli saja Allah Ta'ala tahu. Perkara juz'i, perkara satu hak ni Allah tak tahu. Misal air dalam laut, air di pantai, Allah tahu? Tahu. Berapa titik air di dalam laut tadi? Tak tahu. Ni puak-puak ni kupo. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah tahu kesemua sekali. Perkara kulli Allah tahu, perkara juz'i Allah tahu. Allah tahu satu persatu. Wa qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah tahu semua
semua sekali ilmu dia tahu belaka. Kapek yang ada pada malam ni, kapek Allah tahu. Benang-benang berapa urat utah, semua Allah tahu bilangan-bilangannya. Allah tahu belaka. Apa lagi? Pasir di pantai, Allah tahu pasir? Tahu. Atau tahu perkara kulli. Allah tahu perkara juz'i. Berapa ada pasir yang ada di pantai-pantai tersebut. Tahu dengan secara tafsil satu persatu. Itu i'tiqad yang betul. Ada pohon kapir ni, Allah hanya tahu pantai. Berapa, Allah hanya tahu pasir. Pasir berapa bilangannya, tak tahu. Allah hanya tahu baju. Berapa bilangan benang-benang yang ada di baju, tak tahu. Ini kafir. Ini i'tiqad yang kupur dengan Allah, kekal dalam neraka. Kita tak semua Allah Subhanahu wa taala tahu belaka. Perkara juz'i pun Allah tahu, perkara kulli pun Allah taala tahu. Dah begitu puak-puak ni maka atau tafriq kata melainkan, maka jadi kafir ia mubtadi' hak kata Allah berjising, hak mubtadi', hak ingkar Allah Ta'ala tahu perkara-perkara juz'i. Puak-puak ni kafir ia puak-puak saat ni dengan ijma', dengan sebulak suara ulama' tanpa ada perselisihan pendapat ulama'. Itu kafir i'tiqad begitu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.